Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan lagi koleksi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada yang bersama malam ni, Umi Kalsum, Air Mata Kasih, Ustaz sihat, Alhamdulillah. Said Idrus Habib Kadir, Kak Jamalia Rahmat, Tohun, Kak Zah, Kak Sabariah Abu Samad, Abang Mak Yusof, Seri Gombak, Clear, Mak Uda, terima kasih banyak. Kak Jamalia Rahmat, Bazid Aziz daripada Muar, Kak Syam, terima kasih. Noili, Nazatul Naina, baru habis live dengan Abang Ustaz Ustaz Alim Nasir, Alhamdulillah. Tadi abang ni adik pula berasi. Wah, kan apa pas baton pas baton. Terima kasih Mak Uda, Kak Zah yang tag kawan-kawannya di situ. Kak Jamalia Rahmat juga, terima kasih banyak. Okey, malam ni kita nak baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni selalu dah kita dengar sangat-sangat, tapi saya suka ulang balik. Kan, saya suka ulang balik hadis ni
Hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi, hadis nombor 3401, tentang apa kita nak sebut kriteria lah, kita kata macam kriteria doa yang cepat mustajab. Malam ni tajuk power. Kriteria doa-doa yang cepat makbul, cepat mustajabnya, kan? Okey, kita baca sikit. Saya ambil sikit lah daripada Abu Hurairah tu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya doa ni ataupun hadis ni kita biasa dengar dah sebenarnya, kan? Malam ni mungkin ulangan balik, atau mungkin juga ilmu yang baru kepada kita, mudah-mudahan. Tapi yang penting cuba kita sama-sama fahamkan, insya-Allah moga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang cuai. Boleh dapat tu. Sekejap nah. Terima kasih Ummu Abu Hurairah, Bandar Pusat, Jengka. Line clear. Kenapa Kak Azhar nampak Ustaz bercahaya dan berseri malam ni? Kuat aura Ustaz. Bercahaya? Ya ke? Cahaya banyak kot. Ada 8 biji lampu. 1, 2, 4, 8. Memang bercahaya. Aduh. Acik-acik terima kasih. Nenek Ros. Semalam Ustaz tak ada bersiaran ya? Semalam hari apa? Selasa. Semalam ada kuliah? Semalam minta maaf banyak. Semalam ada, tapi kita awalkan ke maghrib. Cuma pemakluman tu Ustaz sempat buat dalam grup Telegram saja, kan? Lepas tu pula link tu tak masuk ke audio kuliah. Dia pergi dekat page Ustaz dengan personal Facebook Ustaz dan Facebook Masjid Kota Damansara. Jadi siapa yang terlepas dengar kuliah saya semalam berhubung dengan anak durhaka, boleh buka lepas ni ke bila-bila lah kalau nak tengok, kan? Buka Facebook Masjid Kota Damansara. Masjid Kota Damansara. Sebab semalam 29 hari bulan memang jadual saya di Masjid Kota Damansara, tapi diorang minta buat live di rumah lah lepas maghrib. Tu yang bertukar terawal sikit. Minta maaf banyak, kan? Itu semalam. Terima kasih Kak Natifah Ahmad, Kak Azhar yang masukkan link Telegram. Saya dah pinkan di bawah tu. Siapa nak join, tidak ada paksaan, dipersilakan. Terima kasih Habibah Abdullah.
Noeli saya pun cari semalam, agaknya tak ada. Itulah, telah dihuraikan tadi kan. Mungkin sebab bantal kuning kat tepi tu. Bantal kuning, nampak aja. Bantal Hello Kitty. Kak Salasia Hassan, terima kasih. Kak Saliza Agus, Abu Nurfa, Aziz Esa, Seri Kembangan, Desmiati Zubair, macam nama baru juga ni. Rohana Rejab, terima kasih. Ila Karmila, dah tonton rakaman kuliah maghrib Ustaz, terima kasih. Kak Jamalia Rahmat, Nazatun Naina, terima kasih, catatkan Facebook masjid dan tajuknya. Kak Rohayu Abdul Wahid, terima kasih banyak. Air mata kasih, thank you very much. Okey, jangan musik Ustaz sangat. Kan, cahaya lah, lepas tu sekejap lagi bantal kuning, macam-macam lah kan. Baik, malam ni kita jumpa satu hadis, satu hadis Nabi tentang doa yang, ciri-ciri doa yang kita kata cepat mustajab. Nabi sebut dua benda je, dua benda saja. Antaranya nombor satu, Nabi kata, Udu'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Kamu kena berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan dimakbulkan Allah. Itu dia. Itu prasyarat lah. Maknanya bila kita berdoa, letakkan keyakinan, insya-Allah satu hari nanti Allah akan makbulkan doaku. Itu saja. Jangan serabut, jangan tanya kat ustaz, bila doa saya nak lulus ustaz. Jangan cari penyakit. Tuan-tuan ibu-ibu pergi tanya kat ustaz, yang ustaz tu punya doa dia nak hala ke siapa? Tuan-tuan tanya saya, ustaz doa saya bila nak makbul? Doa saya nak tanya kat siapa pula? Kan? Jangan buat kerja mengarut begitu. Kan? Maknanya dah doa, letak sangka baik dalam hati ni. Letak sangka baik, ya Allah, aku dah doa dah. Tugas aku berdoa saja. Kena ingat, tugas kita berdoa sahaja. Bila nak lulus, banyak mana nak lulus, macam mana nak lulus, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Itu urusan Allah. Biarlah dia buat kok mana gaya pun, itu hak dia. Kita sebagai hamba redha saja. Bahasa mudah yang selalu saya sebut, jangan ambil kerja Allah. Biar Allah buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kerja kita apa? Berdoa, berdoa, berdoa dan terus berdoa. Kerja Allah bila nak lulus, tu kerja dia lah. Nak lulus ke tak lulus, itu kerja Allah juga. Tapi sangkaan baik kita, insya-Allah lulus. Buat macam tu. Sebab kadang-kadang ada orang, dia tak apa confident. Tak apa confident tuan-tuan kan. Saya dah doa ustaz, berbuih mulut ustaz. Berbuih mulut tuan-tuan, mujur tak sawan. Kan? Saya dah berdoa sampai berbuih dah mulut ustaz. Tak dapat-dapat pun. Ataupun dia kata, saya dah doa ustaz tapi macam tak ada harapan je. Dah kita sendiri letak sangka buruk macam tu kan. Kita kata saya dah doa tapi macam tak ada harapan ustaz, tak nampak gaya pun macam nak lulus. Confirm tak lulus. Itu confirm tak lulus. Sebab kita yang letak sendiri sangkaan buruk kepada Allah. Dengan Allah ni jangan letak sangka jahat, jangan letak sangka buruk. Dengan manusia pun kita diajar jangan bersangka buruk kan. Kan? Jangan bersangka buruk. Dengan manusia pun tak boleh, dengan Allah lagilah tak boleh. Kan? Dia macam itulah kaedahnya. Jadi
Ingat, bila berdoa, letak sangka baik. Soal bila nak lulus, itu bukan kerja kita tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Kerja kita minta dan terus minta. Bila nak lulus ke bagaimana ke apa ke, itu kerja Tuhan, itu kerja Allah. Dia yang tahu kan. Sebab itu ulama kata Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kalau yang kita mahu, berlambak yang kita nak. Nak kaya, nak cantik, nak muda, nak ehem-ehem, semua kita nak kan. Tapi Allah akan bagi based on apa yang kita perlu saja. Sebab itu bila kita doa lulus, maknanya benda tu perlu untuk kita, Allah bagi. Kalau tak perlu, dia tak bagi. Itu prinsip yang Allah letak. Dan kita jangan serabut kepala. Dapat, Alhamdulillah. Tak dapat, kita ingat, oh benda ni tak penting untuk aku kot, tak perlu kot. Tu Allah tak bagi tu. Sudah. Istighfar banyak. Kan? Jangan mengeluh. Kita ni PL, kita suka mengeluh kan. Mengeluh, lambat sikit doa, orang lain dapat dulu, kita bising. Dah macam mana nak dapat? Kita punya hati pun tak apa clear lagi kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kena jaga benda tu. Maknanya bila kita berdoa, minta pada Allah. Dan yang paling penting, meletakkan sangkaan baik kepada dia, insya-Allah. Terima kasih Razak Johor, Siti Fatimah Cik Awang, Kak Rohana Rejab dapat join malam ni. Kak Azian Kamarudin lewat sikit baru lepas solat, alhamdulillah. Kak Asiah Yusof daripada Singapura, terima kasih banyak. Terima kasih Nazatul Naina. Ya Allah, tergeliat lidah atas catatan di situ. Air mata kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kan. So itu nombor 1. Rengkah-rengkah je lah malam ni. Saya letih sikit. Letih sikit kan. Sebab siang tadi saya ada satu program sebenarnya, daripada pagi jugalah sampai ke petang. Saya dijemput oleh pihak Bank Islam, Menara Bank Islam di Jalan Perak, Kuala Lumpur sana, dekat belakang KLCC. Sebab saya memang ada jadual bulanan di situ. Tapi sebab COVID ni kan, kuliah tak ada lah. Jadi saya pergi tu atas jemputan untuk buat rakaman kuliah. Rakaman, InsyaAllah nanti saya akan sharekan lah. Saya akan hantar linknya nanti dalam Facebook ataupun dekat grup tele kita lah. Jadi grup tele tu saya dah pin kat bawah tu, yang Kak Zah masuk tu. Siapa nak join, masuk lekas. Sebab apa-apa info saya akan tembak dalam tu dulu. Kadang-kadang, yelah, pada saya itu main saya lah. Itu dia punya prioritinya, saya akan tembak dalam grup Telegram dulu. Jadi apa-apa info ke penangguhan kuliah ke pertukaran jadual ke apa ke wahara ke, semua dalam grup tu lah. Jadi saya dijemput untuk buat rakaman 10 slot, 10 siri. Saya ambil kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi nak jadi cerita tu, ialah ini kerja Allah juga kan. Kita ni merancang aja. Jadi sebelum Zuhur tadi saya dapat 2 slot. Maknanya dapat 2 siri lah, setengah lebih kurang 35 minit. Siri pertama, lepas tu rehat sekejap, rakam lagi sekali 35 minit. Lepas tu solat Zuhur makan, lepas tu buat lagi 2 slot. Itu yang sempat lah. Tapi yang kelakarnya tu, masa buat slot yang keempat tu, minta maaf ni keluar tajuk sekejap, cerita. Sebab saya kata tadi macam nak berhenti awal, letih sikit kan. Bila buat yang rakaman keempat tu, kita buat pakai camcorder tu, video cam. Masa AJK petik tu on, dia dah keluar record. Saya pun pumpang bersyarah seorang-seorang dalam bilik tu. Habis 35 minit, tengok tak berjalan record tu.
Cakap seorang aku tadi. Aduh, ya Allah kan. Rasa macam, ya Allah, besar ujian aku ni. 35 minit aku cakap, rupanya masuk 4 minit je. Yang 30 minit lagi tu, ruyuk. Tak masuk langsung. Dekoder buat hal. Dekoder buat hal. Jadi, bincang-bincang JK, dia kata macam ni lah Ustaz. Kita ambil jalan senang. Ustaz balik buat kat rumah je lah live. Ustaz rakam sendiri kat rumah, nanti lagi balance 7 slot. Patut lagi 6 lah. Tadi dapat 4 kan. Rupanya 3 je. Yang last yang nombor 4 tu tak masuk. Saya bersyarah seorang-seorang. Kesian kat Ustaz tu. Letih sebab dia tak masuk tu kan. Tu jadi letih tu. Tapi tak apalah, pada saya tu kafarah dosa ke apa kan. Kita anggap gitu je lah. Tak ada rugi pun kan. Allah catat semua tu. Itu je lah. Jadi tu yang letih sikit tu. Letih sebab tak masuk tu. Kalau letih terakam tadi, lega sikit kan. Dia macam tu lah. Jadi itu ceritanya kan. Hari ni agak sibuk sikit. Tadi pun UTS ada call saya. Dia nak merisik. Merisik buat-buat tenang. Ayat belum habis. Merisik saya untuk kuliah di Jerantut. Itu ceritanya. Tapi mungkin program tu hujung bulan depan lah. Hujung Januari. Doakan supaya berjaya dengan warga-warga emas, insya-Allah. Kan. Jadi Kak Azhar pun katanya turun Sungai Buloh. Saya tak pasti jadi turun ke tidak. Saya ada terbaca macam turun Sungai Buloh kan. Jumpa Ustaz Harry ke apa. Saya pun tak ada nak hello. Kalut sangat hari ni, saya minta maaf. Tak sempat lah kan. Kalau tidak boleh minum kopi ke apa kan. Jadi itulah diary seorang ustaz. Kekalutan yang kadang-kadang tak kalut mana pun kan. Tapi kalutlah juga. Macam tu. Baik. Sekejap. Terima kasih Kak Syam mencatatkan apa yang Allah bagi yang kita perlu, bukan yang kita mahu. Assalamualaikum Abang Kamal kita, Kamaruddin Kamal. Sahabat lama saya selaku rakan sepermainan bola sepak Manchester United. Menang bagi tadi. Terima kasih Rosaniza Abdul Raji. Alhamdulillah hari ni back to back dengan kuliah ustaz adik-beradik. Alhamdulillah. Saya pun kadang dengar juga kuliah abang-abang saya tu kan. Pagi tadi pun Ustaz Alim ada live juga pagi tadi. Dia setiap hari Rabu ada live dia pagi-pagi pukul 9 sampai pukul 10. Every week sejak sebulan ni lah. Terima kasih Kak Fatimah Abdul Rahman. Lewat sikit masuk. No problem. Acik-acik Ustaz, kalau kita sedekah atau infak, boleh tak kita niatkan hajat yang kita ingin, mohon moga yang kita inginkan moga dimudahkan hajat? Boleh. Ya Allah, aku sedekah ni mudah-mudahan anak aku lulus periksa. Boleh. Dia panggil hajat lah. Kan. Dia macam ni lah. Kita sakit kan. Katalah sakit agak lama. So kita macam berniat lah. Ya Allah, aku nak infak RM50 kat URN. Contoh. Jangan buat contoh. Infak pada orang lain lah. Ayat tu kan. Aku sedekah. Tuan-tuan ni buat saya gelak kan. Pening aku ceramah malam ni. Okey. Buat tenang tu. Ambil nafas sekejap. Katalah kita sakit, kita infak. Ya Allah, aku sedekah 100 dalam tabung masjid. Mudah-mudahan sebab aku sedekah ni, ya Allah, kau sembuhlah sakit aku yang dah bertahun ni. Boleh. Kita hajatkan kebaikan itu dengan ibadah yang kita buat. Ya Allah, mudah-mudahan berkat aku sedekah ni, kau ampunkanlah dosa ibu aku dalam kubur. Ya Allah, mudah-mudahan dengan niat baik aku ikhlas sedekah jariah ni, kau luluskanlah anak aku dalam peperiksaan akhir tahun. Ya Allah, apa saja boleh. Acik-acik boleh, tak ada masalah. Terima kasih Kak Sabaria Abu Samad. Ramainya peminat ustaz. Tak adalah ramai sangat, sikit-sikit aja. Ustaz boleh panggil Kak Nazar. Itulah, itu hari saya rasa saya dah panggil dah Kak Nazar kan. Saya pun macam itulah, ingat-ingat lupa kan. Itulah jadi.
Ros Aniza Abdul Raji dapat join malam ni. Tadi join lah Ustaz Kazim sekejap. Tak terkejar kuliah sana sini. Semua best. Banyak benar kuliah kan. Terima kasih Kak Salasia Hasan. Ujian Ustaz. Ujian 30 minit cakap seorang. Kan. Nak buat macam mana? Letih nak Ustaz. Tak apa. Apa-apa pun dapat ganjaran pahala. Ustaz buat perkara baik. Amin. Terima kasih Kak Zian. Ingat merisik nak tambah cawangan Ustaz. Sagi kena pelangkung dengan UTS. Kan. Terima kasih Kak Yati, Kak Maria Chan. Kak Maria Chan, kita nak ucap happy birthday. Kan. Hari ni happy birthday ulang tahun kelahiran Kak Maria Chan kita daripada Singapura. Kita dapat dalam grup Telegram tadi. Itu saya kata untung yang join grup Telegram. Kan. Kita dah pin kat bawah. Allahu Akbar. Siapa nak join, nanti habis kuliah kang, cari link tu, tekan aja. Join group, insya-Allah. Macam-macam dalam tu. Kadang gurau, kadang tanya soalan, happy birthday lah. Macam-macam lah. Grup kan, macam-macam. Membawang pun ada sikit. Ada membawang? Tak ada kot no. So kita ucap happy birthday buat Sana Helwa lah. Buat Kak Maria Chan daripada Singapura. Kita doakan panjang umur dalam kebaikan. Ingat bila kita doakan orang yang sambut birthday ni, kita sebut mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan. Jangan panjang umur je. Selagi jadi wahara pula kan. Panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan Kak Maria sihat tubuh badan, bahagia bersama insan tersayang ahli keluarganya malam ni, dan mendapat kematian yang baik satu hari nanti dan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahniah Kak Maria Chan. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat saya, merangkap guru saya, Ustaz Muhammad Hasnil Abu Bakar. Ustaz masuk sini buat apa Ustaz? Janganlah intai-intai Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz Muhammad Hasnil Abu Bakar ni, cerita sikit boleh Ustaz na? Saya punya senior masa di sekolah Rawang dulu. Dialah yang banyak mengajar saya jadi manusia. Habis Ustaz sebelum ni apa Ustaz? Manusia juga, tapi macam tak berapa nak manusia sikit kan. Jadi Ustaz Hasnil lah banyak didik saya dalam usrah, walaupun kadang lari masuk usrah kan. Zaman-zaman degil dulu ni. Jadi lepas tu di Mesir pun dia senior saya juga. Saya banyak belajar dengan dia. Dan Ustaz Hasnil ni sebenarnya dia ada kembar dia kan. Siapa yang kenal dia tahulah. Hasnil dan Hasnul, kembar seiras. Kan. Tapi Ustaz Hasnul ni dia kerja dengan Bukit Jalil lah. Kelab Kementerian Sukan Bukit Jalil. Kelab Sukan Bukit Jalil. Di Bukit Jalil lah. Bahagian agama lah. Kan, untuk motivate kita punya atlet-atlet negara. Hebat-hebat ni, semua hebat-hebat ni. Terima kasih Abang Nil. Saya panggil dia Abang Nil je. Tuan-tuan jangan panggil Abang Nil pula. Kan, Ustaz Hasnil. Kak Salasia Hasan, tawasul. Betul, kita tawasul dengan amalan kita. Kan macam ada cerita yang pemuda yang terkurung dalam pintu gua tu kan. Dia masuk dalam gua, tiba-tiba batu jatuh tutup lubang gua kan. Lepas tu masing-masing bercerita kebaikan dia. Ya Allah, aku pernah jaga mak aku bla 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 bla. Aku pernah sedekah, aku pernah itu, pernah ini. Akhirnya tergerak sikit pintu gua, akhirnya terbuka kan. Macam tu. Siti Azah Zakaria, terima kasih. Mak Uda, Kak Yati. Betul-betul tawasul. Kak Nazar. Kak Syam, Kak Asia Yusof, Kak Salasia Hasan. Amin ya rabbal alamin. Megat, tahniah Ustaz. Oi, tahniah apa tu Megat? Ni macam ayat tiba-tiba tahniah. Neni Ros, terima kasih. Dan terima kasih juga yang mendoakan untuk Kak Mariah kita pada malam ni. Mama Asni Abu Bakar, di mana Ustaz Asnul? Kan saya dah sebut tadi kan. Ustaz Asnul dekat sekolah sukan. Sekolah sukan Bukit Jalil.
Kelab sukan pula dah. Kak Maria Chan, amin, terima kasih Ustaz dan semua, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kak Norizan Abdul Rahim, Assalamualaikum Ustaz, lama saya tak ikuti kuliah Ustaz, kadang lain tak okey. Itulah kan, macam-macam lah, lain tak okey, kadang-kadang internet meragam, notification tak keluar, Ustaz pula berubah jadual, macam-macam lah. Baik, saya nak habiskan sikit lagi. Tadi sangat cakap penat kan, cakap tak berhenti. Nombor 2 tadi. So yang pertama tadi, kita kena doa dengan sangkaan baik. Dan yang kedua, Nabi kata Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai maknanya bila kita berdoa tu, kita pun tak tahu apa yang kita minta. Teruk benar dah tu kan. Maknanya mulut bercakap, tapi kadang-kadang mulut meminta kan, tapi hati entah ke mana-mana pergi. Dia panggil lalai kan. Lalai ni maknanya dia tak selari. Hati dengan pergerakan tidak selari. Jadi itu juga menjadi punca doa tidak lulus. Maknanya bahasa mudah dia ginilah. Bila kita berdoa, kita hayati betul-betul, kita fahamkan apa yang kita minta, kita bersangka baik dengan Allah, kemudian kita letakkan hati kita tu memang kita serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Kan, kalau kita boleh buat yang itu, memang A lah. Kan, memang A punya. Mulut meminta tapi hati merewang. Merewang, menerawang, merayau, merayap, itu samalah tu kan. Mulut Allahumma rabbana rabbana rabbana, hati tak tahu lepas ke mana, tak tahu. Kan, tak selari kan. Jadi sebab itu kena doa dengan tawaduk, doa dengan tenang-tenang, jangan kelang kabut. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita doa, ya Allah, doa aku macam biasa, boleh? Boleh, tapi kalau otak hang lah kan. Banyak cantik doa macam tu. Yalah Ustaz, dah hari-hari minta benda sama, letih Ustaz. Oh, pandai letih no. Kan? Jangan. Doa ni ada tertib. Ada pula doa, ya Allah, doa aku macam biasa. Ingat Allah ni siapa? Pak saudara kita apa buat-buat minta macam tu kan? Biar beradab sikit, biar tertib sikit kan, barulah doa kita cepat makbul. Biar ada tertib, ada selawatnya, ada penutup pembuka dengan selawat dan sebagainya. Boleh gitu, cantik. So Kak Sabariah, dalam penat Ustaz ceria menyampaikan ceramah. Alhamdulillah. Saya cuba sedaya upaya menghargai setiap kehadiran muslimin-muslimat di alam maya ni. Kan? Itulah satu mengubat kepenatan yang ada. Bila kita tutup majlis ni Kang, dia penat balik. Itu ceritanya. Kan? So Ustaz begitulah, dapat mic dia lupa diri. Kan? Dapat bercakap ni lupa daratan. Lupa dunia, dia ingat akhirat je. Kan? Terima kasih Kak Rohayu catatan itu. Pak Nur Ibrahim, sekali kepala otak keluar, itulah buat lagi kan, doa mengarut lagi. Ingat Allah ni siapa kan, boleh order-order begitu je, banyak cantik itu kan. So kena doa dengan tertib, dengan berakhlak, insya-Allah. So cukuplah untuk malam ni, 9.40 dah pun. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memberi kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Dan untuk malam besok, hari Khamis kan, Khamis malam Jumaat. Oh cantik besok. Besok pula Khamis malam Jumaat, kita baca Yasin. Malam besok macam special sikit lah kan. Yasin malam Jumaat terakhir 2020. Maknanya kita berdoa malam besok, minta mudah-mudahan 2021 memberi satu cahaya yang terbaik buat kita dan dunia secara umum, insya-Allah.
Malam besok malam besok 7.30 lah kot, insya-Allah. 7.30 maghrib tak sempat. 7.30 boleh? 7.40 7.40 lah kot. 7.40 malam besok 7.40 kita baca Yasin. 7.30 tu takut kelang kabut pula sebab maghrib kan. 7.40 lah. 7 sebab maghrib pun dah 7 suku macam tu kan. 7 ready lah. 7.30 ke 7.40 tu kita standby lah. Dalam tempoh tu lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita jumpa malam besok. Kulim 7.16, KL 7 suku, lebih kurang lah kan. Jadi takut kelang kabut pula. So standby je lah. Lepas solat maghrib tu, siapa yang ke lapangan ready lah, nanti kita buat live terus. 7.45 sedang elok, boleh juga. So dalam 7.40 7.45 besok kita get ready lah dengan Yasin kita, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak pada semua yang bersama, semua yang share, semua yang komen, semua yang bersamalah. Tak jemu-jemu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, dan doakan Allah memudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi pada semua pada malam ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah kita jumpa malam besok. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.